Okey, untuk empangan tanah, kita akan, bila kita nak kira seepage bagi empangan tanah, kita kena buat sketch dulu, kena lakarkan flow net dan juga equipotential line. So macam mana kita nak buat lakaran tu? Sebelum tu kita kena pastikan kita tahu dulu apa jenis empangan tanah. So kita ada dua empangan tanah, iaitu homogeneous dam dan juga dam with a drainage blanket. So satu yang ada filter, satu yang tak ada filter. Okay, kalau kita tengok yang tak ada filter, dia terletak di lapisan impermeable layer. Garisan yang kat bawah ni impermeable layer. Maksudnya di atas lapisan batuan. Kemudian empangan yang satu lagi, kita ada letak filter dekat hujung macam ni. Filter ataupun dengan nama lain drainage blanket. So ada dua jenis empangan yang perlu kita tahu. So setiap jenis empangan ni dia ada kaedah untuk sketchingnya tersendiri. Okey, cuba kita lihat contoh soalan ni. Okey, dalam exercise 7C ni, gambar empangan tanah diberikan seperti berikut. Kemudian nilai K diberi sama dengan 7.5 darab 10 negatif 6 meter per second. Okay, kita nak construct TFL dan juga kita nak determine quantity of seepage through the dam. So kita nak, bila kita nak kira seepage yang melalui empangan tu, kita kena lakar dulu garisan top flow line, kemudian kita kena sketch flow line dan juga equipotential line. So bila kita dapat soalan yang macam ni, yang pertama sekali kita kena tengok macam mana kita nak pindahkan ke graph paper. So bila kita nak pindahkan ke graph paper, kita kena baca dulu apa ukuran-ukuran yang terlibat. So contohnya, kalau kita tengok dekat soalan ni, kita tahu kedudukan tinggi aras air ni, dia dah bagi dah 8 meter. Okey. Kemudian 1 meter jaraknya. Kemudian yang dekat atas empangan ni 6 meter. Jadi bila dibagi, nampak tak ratio 1:1 ni? Bila bagi ratio 1:1, ini bermakna yang tinggi ni sama dengan tinggi 1 tu. Maksud dia tinggi dia 8 tambah 1. So 9 meter. Bila 9 meter dekat sini, dekat bawah pun 9 meter. So bermakna kat sini 9 meter, dekat sini 6 meter. So 9 campur 6, 15. Campur 9, 24 meter. Betulkanlah kalau saya salah sebab saya tak ada kalkulator ya. So 24 meter. So totalnya. So bila kita nak sketch, kita dah tahu dah kedudukan dia. Kat bawah ni panjangnya 24 meter, dekat atas naik ke atas sebanyak 9 meter. Kemudian lebar filter dekat bawah tu 6 meter. So semua butiran detailing ni kita kena ingat. Kita kena faham macam mana nak baca plannya supaya bila kita nak convert ke graph paper itu lebih mudah. Okay. So ni adalah contoh macam mana kita nak convert ke graph paper. Kalau siapa yang pernah masuk kursus graph sebelum ni, boleh fahamlah macam mana nak tentukan scale,
Macam mana nak make sure kita punya lakaran ni berada di tengah-tengah graf. Kalau tengok tanda saya dekat tepi ni, yang ni adalah tempat yang saya letak pada graf paper supaya saya boleh tahu kat mana kedudukan titik tengah graf saya, supaya saya boleh hasilkan graf yang cantik dekat tengah-tengah tu. Okey, langkah pertama tadi, bila kita nak dapatkan garisan top flow line, bila kita nak lakarkan flow net, yang pertama kita kena draw section dam tadi dengan skala yang sesuai. So, berdasarkan ukuran yang saya terangkan tadi, saya telah pilih skala 1:2. So, convert sketching tadi dengan skala yang sesuai pada graf paper. Itu langkah yang pertama. Kemudian kita pergi kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita kena tentukan titik G ni. Titik G. Kita kena tentukan titik G. So, ni titik G. Okey, macam mana kita nak tentukan titik G? Pertama, cari titik H. Mana nak dapat titik H ni? Bucu ni dengan ketinggian aras air. So, ni adalah titik H. Kemudian, garisan air tadi sampai ke hujung empangan, yang tu adalah S. So, ukur, ambil pembaris, ukur jarak garisan H ke S. Garisan H ke S, katalah awak dapat 3 cm. So, 3 cm, nak dapatkan titik G, darabkan 0.3, darabkan 3 cm tadi. So, lebih kurang awak dapat 0.9. So, ukur dari S ke G. Dari S ke G, dari S So, kosong tu dekat S. Kosong dekat S, tarik 0.9 cm tadi, itu adalah titik G. Itu adalah step yang kedua. Bila dah dapat titik G, pergi pada step yang ketiga. Letak titik F dekat situ. Mana nak letak titik F? Bucu filter. Bucu filter tadi, hujung tu, bucu sebelah atas filter, itu adalah F. Okey, dah siap mark point F, pergi pada step yang keempat. Step yang keempat, garisan directric line ni, garisan ketinggian air ni adalah ketinggian air. So, panjangkan garisan tu. Okey, ambil jangka lukis, buat lengkung dari G, letak jarum dekat G ni, kemudian buat lengkung dengan jangka lukis tadi G ke F, kemudian buat lengkung ni. Buat lengkung directric tadi. So, bila dah buat lengkung tu, tangent kepada lengkung ni, tangent kepada lengkung itu adalah E. E, dapatkan E. Okey, bila dah dapat E, ukur jarak F ke E bahagi 2. Bahagi 2, yang tengah-tengah ni adalah O. Dapatkan titik O. Dapatkan titik O. So, O tu berada di tengah-tengah jarak antara F dan E. Itu adalah step yang kelima. So, step yang kelima, kita dah mark O tu di mana. Bila kita dah mark O tu dekat mana, kita pergi pada step yang ke-6. Okey, step yang ke-6,
Dalam nota saya ni mesti step ke-6 Okey, tak apalah. Ke-6, ke-7. Okey, bila kita dah dapat tadi, step yang ke-6 tu adalah kita nak tanda titik-titik ni. Saya tak tulis dekat sini. Okey, cara dia macam mana kita nak tandakan titik-titik ni. Titik-titik ni. Setiap titik ni. Okey, setiap titik ni. Okey. Dengar Untuk dapatkan titik ni, letak jangka lukis. Jarum jangka lukis tu dari O. Kalau nak dapat titik ni, letak dari O ke garisan tu. Letak jangka lukis secara horizontal dari O ke titik ni. Angkat jangka lukis tadi, pindah jarumnya ke F. Pindah jarum ke F, palangkan garisan ni. Tak kira lah dia palangkan sepanjang garisan. Palang sikit cukup lah. Just untuk nampak dia silang dekat mana. So, kalau kita tengok dekat sini, kita letak jangka lukis dekat O. Kemudian kita pilih dekat sini contohnya. Letak dekat O ni. Letak jarum dekat O. Kemudian palang letak dekat yang hujung mata pensel tu dekat sini. Kemudian angkat jangka lukis tadi, letak dekat F pula. Bila letak dekat F, jarum tu palang. Palang kat sini. So bila palang dekat sini, yang titik persilangan ni, itu adalah yang ni yang saya tunjukkan tadilah ni. Yang ni. Okey. Dah dapat? Kalau dah dapat, teruskan buat seberapa banyak yang awak rasa perlu. Bila nak sambungkan garisan top floor line daripada G ke O tu, kalau rasa teragak-agak lagi, teruskan. Teruskan buat berapa titik. You boleh buat berapa banyak titik yang you rasa perlu. Boleh buat banyak-banyak titik. Tak ada masalah. So, bila dah siap titik-titik tu, bila dah siap titik-titik tu, sambungkan garisan G ke O. Letak G ke O melalui titik-titik yang awak palang tadi. Dari G ke O, titik-titik yang awak palang tadi. Sambungkan. Okey, bila dah sambung dari G ke O, dah sambung, kita nak betulkan. Bila kita nak betulkan, nak buat correction seperti step yang ke-7 ni, kita nak buat correction. Bila kita nak buat correction, kita kena mula garisan kita dari S. Okey, kita mula dari S. S ni kita akan malarkan dia ke garisan tadi, ke garisan G ke O tadi. Kita tarik dari S ke garisan tu. Tarik ke garisan bukan kepada titik yang awak palang. So, tarik ke garisan. Kalau awak tarik ke titik, itu salah. So, tarik ke garisan, dia akan jadi garisan S ke O. So, garisan S ke O ni, yang ni kita panggil TFL ataupun top flow line. Okey, dah dapat garisan top flow line, kita akan sketch yang seterusnya lah. Bila kita dah ada garisan TFL, kita akan buat garisan flow line dan juga equipotential line. So, macam mana nak buat garisan line yang flow line? Okey, lebih kurang flow line tu mesti lebih daripada 2 lah, maksudnya 3 ke atas. Tengok pada
sketching awak lah. Berapa yang awak rasa sesuai. Okey. Kalau dekat sini, kalau saya nak buat 3 lah. So, saya ambil jarak antara ni, jarak daripada bawah ni ke S ni. Saya akan bahagikan kepada 3 bahagian sebab saya nak buat 3. Okey, kemudian saya akan tengok juga antara O dengan F ni pun saya akan bagi 2 juga. Sebab dekat bahagian atas tu saya buat 2 juga. Okey, sambungkan garisan ni ikut top flow line. Kalau top flow line tu turun, turunlah juga garisan awak. Kalau dia naik, naiklah juga. So, sambungkan. Sambungkan. Tak cantik sikit. Tak apalah, tak cantik pun. Just nak show So, okey. Dah buat garisan. Okey, tak cantik sikit. Okey. So, saya buat. Okey. Kemudian kita nak buat equipotential line. Equipotential line ni tengok pada dekat sini. Nampak besar tu, besar juga kat sini. So, turun kat 90 darjah So, dekat sini. Ni nampak saiz dekat sini, kita akan ikut saiz dekat situ. So, kita akan buat. Okey. Itu adalah garisan equipotential line. Jaringan. Okey. So, bila dah siap tu kita akan ada jaringan lah. So, yang ni kita kena pasti sebagai flow line, equipotential line. So, kena ingatlah semua ni yang berkaitan. Dielectric line, water line. So, kemudian bila kita dah siap sketch ni, barulah kita ukur, kita kira. NF ada 3. Kat mana 3-nya? Kat mana ada 3? 1, 2, kat tengah ni 3. So, ada NF sama dengan 3. So, equipotential line ada 9. Kalau kita tengok dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, NE sama dengan 9. Okey. Yang ni K diberi dalam soalan tadi. 8 ni ni ketinggian kat sini. Ketinggian aras air. Kemudian NF sama dengan 3. NE sama dengan 9. So, daripada situ awak akan dapat jawapannya. Yang ni adalah untuk empangan yang ada filter ni. Okey, selamat mencuba.